أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا ونور قلوبنا بنور القرآن يا أرحم الراحمين. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayah serta inayahnya. Pada malam ini pada bersama-sama kita berkumpul menaikkan solat maghrib secara berjemaah, dan kita bersyukur kepada Allah kerana kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah untuk meneruskan tanggungjawab kita sebagai seorang hamba, kita mengabdikan diri kepada Allah, khususnya daripada yang kita melalui ibadah kita dan melalui kerja-kerja yang lain yang juga dikaitkan dengan ibadah. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang kita lakukan semuanya diterima oleh Allah SWT sebagai satu amalan yang mulia. Terutama sekalinya kita juga bersyukur kerana kita dapat melalui satu proses yang akan kita lalui beberapa hari lagi, untuk proses menentukan siapa yang akan menjadi pemerintah dalam negara kita. Dan mudah-mudahan insyaAllah proses ini akan memberi satu ruang kepada kita untuk kita berbakti kepada agama Allah. Bukan sekadar kita ingat ianya satu perkara biasa, tapi itu adalah satu peluang yang Allah SWT berikan kepada kita bagi mereka yang belum pernah memikirkan ataupun belum pernah melakukan sesuatu kebaikan untuk agama dalam bentuk konteks buah pemerintahan. Inilah peluang untuk mereka buat perubahan supaya tanggungjawab yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dapat kita tunaikan dengan baik, insyaAllah. Tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, malam ini saya nak ringkas sekalian. Ikut jadual ni saya dah cuti kuliah saya sekalian. Cuti bukan dalam 2 minggu lah saya cuti kuliah. Saya sarapan 2 minggu saya tak pergi. Jadi kawan saya sarapan tanya kenapa tak tahu saya banyak kuliah. Tiba-tiba timbul kasih setuju. Nak jawab saya tanya saya sarapan. Saya datang setuju tu betul sekalian. Nak datang semuanya Haji Yusof punya penangan. Saya kena datang juga sekalian. Jadi saya cuba datang betul sekalian. Kalau lepas isyak saya dalam kuliah. Tuan sekalian, ringkas saya nak cerita tentang apa yang ada pada kita yang Allah Ta'ala kurniakan, yang boleh kita kaitkan dengan kehidupan. Ringkas tuan sekalian, dalam tubuh badan manusia Allah Ta'ala kurniakan semua benda yang terbaik. Tapi ada 2 benda yang menguasai diri manusia. Nama dia akal dan nafsu. Dia akan menguasai manusia. Kalau 2 benda ni tak dapat nak jaga, kita hancur. Jaga dia dengan baik, ikut dia dengan baik, betul panduan dasar dia baik, dan kita akan jadi baik. Tapi kalau 2 benda ni tak kita jaga dan dia ikut apa selera yang dia nak, kita akan jadi rosak. Sebab 2 benda ni dia akan ikut atau 2 benda yang lain. Dia ada kaitan dengan sekalian. Apa dia akal dan nafsu? Saya nak bawa satu kisah yang dibicarakan oleh tabi'in. Satu hari tabi'in sekalian dia membicarakan tentang bagaimana penciptaan nafsu dan akal sebelum Allah SWT menciptakan makhluk yang lain. Untuk Allah Ta'ala kurniakan makhluk yang dicipta ini sama ada perlu diberi akal ataupun nafsu, atau tak perlu diberikan ataupun diberikan sebagian di antara. Menurut konsep kejadian makhluk Tuhan ni, Allah Ta'ala bagikan jenis makhluk ni pada 4 malaikat. Kita cerita sekejap lagi tentang 4 malaikat. Sebelum cerita 4 malaikat tu, dia cerita tentang akal dan nafsu. Allah SWT panggil, setelah kedua-duanya siap dicipta oleh Allah, Allah panggil Jibril. Allah kata, Jibril, kamu datang, kamu pergi ambil akal, buat datang dengan aku. Ambil akal, fa'ti biha ilayya, bawakan akal tu di depan aku. Setelah selesai cipta dia, Tuhan nak pastikan diri betul-betul selesai. Lalu bila akal datang, Allah berkata-kata dengan akal. Bila Allah tanya akal, kamu ni aku dah siap cipta sempurna, aku nak letakkan kamu pada makhluk yang aku akan ciptakan. Aku letakkan kamu, sekarang aku nak tanya kamu, apakah kamu kenal siapa aku? Hal anta ta'rifu ni wa ta'rifuka. Apakah kamu kenal aku? Aku kenal siapa kamu. Maka kamu jawab, anta rabbi wa ana abduka. Kamu ni Tuhan aku ni hamba kamu. Ditanya lagi soalan yang sama. Allah tanya 3 kali pada akal. Akalnya jawab dengan penuh confident, anta rabbi wa ana abduka. Kamu ni Tuhan aku dan aku ni hamba kamu.
Selesai dijawab ni, lalu Allah perintahkan Jibril, kamu ambil, kamu letakkan akal tempat dia, sempurna sudah menjadi akal. Kamu ambil, letak akal, kamu ambil nafsu, fa'ti biha ilayya, bawa nafsu datang di belakang, letak depan aku. Letak depan, Tuhan tanya soalan yang sama pada nafsu. Tuhan tanya nafsu, kamu ni aku dah sempurna jadikan kamu, sebelum aku letakkan kamu pada makhluk penciptaan, aku pun nak tanya kamu. Al anta ta'rifuni wa ta'rifuka, apakah kamu kenal aku dan kamu kenal diri kamu. Nafsu juga jawab dengan penuh confident macam mana yang dijawab oleh akal, tapi jawapannya berbeza. Dia jawab anta wa ana. Tanya lain macam dia jawab. Dia kata akulah, engkau. Action nafsu itu sekalian. Hujung Tuhan tanya, kalau aku tanya mampu awak dah sebenarnya. Tuhan tanya buat kali yang kedua, nak pastikan macam mana keadaan dia. Tuhan tanya dia, al anta ta'rifuni wa ta'rifuka. Soalan yang sama, nafsu menjawab dengan jawapan yang sama. Anta wa ana. 3 kali ditanya, itulah jawapan nafsu. Lalu Allah perintahkan Jibril, kamu ambil nafsu, kamu serahkan kepada Malik. Malik zamannya, panggil Malik, kamu ambil dan kamu siksa nafsu. Letakkan dalam neraka dan kamu siksa dia. Dan ajar dia supaya dia kenal siapa yang mencipta dia. Lalu nafsu disiksa. Mengikut riwayat daripada tabi'in, disiksa selama 100 tahun. Pendam dalam api, diseksa, dipedal, sampailah cukup 100 tahun, lalu nafsu dibangkitkan semula, dia jumpa dengan Allah SWT. Perintah Jibril, kamu ambil balik nafsu dari rumah. Ditanya kembali soalan yang sama. Al-anta ta'rifuni, al-ana anta ta'rifuni wa ta'rifuka, sekarang kamu tahu tak siapa aku? Nafsu jawab dengan penuh yakin, anta wa ana. Kerana hati nafsu ni tersebut bukan satu benda mudah. Nafsu ni bukan hati, sifat dah Tuhan buat begitu ke dia. Tapi Tuhan nak pastikan supaya dia kenal Tuhan. Dia jenis manusia, jenis makhluk Tuhan, lawan okey. Anta wa ana. Jawab 3 kali sama. Lalu Allah kata macam ni, Jibril, kamu ambil, kamu letak di satu bilik. Tak payah seksa dah dengan tu, tak payah. Kamu letak satu bilik, kamu kurung dia dan kamu laparkan dia selama 100 tahun. Nafsu dilaparkan sebab nafsu ni sifat dia keinginan. Dia sifat nafsu. Sifat yang daripada nafsu hanya sifat keinginan. Dia nak sesuatu. Tak kira apa keinginan, itulah nafsu. Anda tengok pada diri kita, apa yang berlaku pada kita dengan bentuk keinginan, semua nafsu. Cuma nafsu ni kalau salah keinginan dia kita bawa, kita jadi rosak. Setelah 100 tahun dilaparkan nafsu ini, barulah nafsu itu dipanggil surga. Kali ini dipanggil nafsu, ditanya, nafsu, al-anhal anta ta'rifuni man ana wa ta'rifuni man ana. Sekarang kamu tahu tak siapa aku ni? Dan kamu tahu siapa kamu. Lalu akan menjawab, anta rabbi wa ana abduka. Ditanya soalan sama, Allah Ta'ala tanya 3 kali nak bagi yakin biar nafsu dijawab betul. Dia jawab betul, antara rabbi wa ana abduka. Boleh bahkan tuan sekalian. Dan nafsu ni dia kena seksa dulu, kena laporkan dulu, baru dia boleh nak jawab kebenaran. Seksa tak ada masalah lagi. Sebab manusia tu sekarang bila kena seksa boleh tahan lagi tu sekarang. Mana yang hidup dengan nafsu ni kena seksa dia boleh tahan. Sebab tuan-tuan tengok Yahudi laknatullah ni, dia ambil sejarah yang berlaku dalam penciptaan makhluk Allah, sejarah yang berlaku pada penciptaan manusia, diambil oleh Yahudi untuk dijadikan panduan. Sebab saya pernah sebut dekat tuan-tuan, di mana-mana Ustaz pernah sebut dekat tuan-tuan sekalian, Yahudi membincang macam mana nak lawan dengan golongan Islam setelah dia melalui proses hidup bersama dengan orang Islam. Bermula peperangan pertama, peperangan Badar, diikuti peperangan Uhud, diikuti dengan peperangan yang lain. Yang mana mereka berdepan dengan orang Islam, tak pernah orang Islam ramai, orang kafir, orang Islam ramai, orang kafir sedikit, tak pernah. Semua berlaku peperangan, orang Islam sedikit, orang kafir terlalu ramai. Dalam sejarah peperangan pertama, 313 orang bersama dengan 1000 orang musyrikin, Islam dapat kemenangan. Begitu juga dengan peperangan Uhud, lebih kurang 1000 orang, lari pula 300-700 orang berdepan dengan hampir 15,000 orang tentera musyrikin, Islam juga mendapat kemenangan. Begitu juga dengan peperangan-peperangan lain, sampailah peperangan yang paling besar, mencatat satu sejarah yang begitu hebat, bilangan tentera yang nisbah yang tidak masuk akal, iaitu dalam peperangan Mu'tah, 200 tentera musyrikin bersamaan dengan 3 orang Islam. Setiap kali mereka berperang, itulah keadaan berapa, selama lebih kurang 15 hari mereka berperang. Tuan-tuan tengok yang terkini, lebih terkini daripada sejarah Nabi SAW, peperangan yang berlaku di atas Sultan Muhammad Al-Fatih selama 30 hari berperang. Dengan kekuatan yang pada zahirnya tak mungkin Islam boleh menang. Yahudi pening kepala nak fikir apa yang dia buat. Setelah dia mengkaji sejarah, mengkaji tentang penciptaan manusia, lalu dia dapat 6 perkara penting. Saya tak nak sebut 6 perkara itu sudah. 6 perkara ini semuanya dibicarakan. Keinginan manusia antaranya diberikan manusia ni hiburan sampai tak hiburan yang melampau atas. Hiburan ni keinginan nafsu. Semua keinginan nafsu. Tapi bila hiburan ini nafsu dengan suatu melebihi dia bersifat dia
malaikat bawa kepada satu benda yang dipanggil taurun, yang melampau daripada kemampuan yang dia ada. Lelaki, perempuan berkahwin, hiburan. Orang tak ada hiburan. Kita tengok sejarah Nabi Adam alaihissalam. Dia hidup sunyi. Apa dia minta dengan Allah? Dia nak teman. Kerana apa? Untuk aku berhibur. Setelah dia melihat makhluk Tuhan yang namanya buruk berhibur dengan ada kawan, dia nak dia berhibur. Allah Ta'ala jadi dia teman. Karena sifat hiburan itu keinginan daripada nafsu. Tapi kalau salah, dia akan membawakan kepada kehancuran. Maka orang Yahudi dia kumpul 6 kali, dia telah beri benda yang digendaki oleh nafsu yang dipegang manusia, khususnya orang-orang Islam. Dan orang Islam sebahagiannya ada tertipu dengan mainan-mainan yang dibawa oleh orang-orang Yahudi. Sebab tuan-tuan sekalian, cara yang dibawa oleh orang Yahudi ini, dia akan memberi penekanan. Sebab dalam 6 perkara itu antaranya hiburan. Yang kedua, antara cara itu perkara-perkara yang kita buat, antara perkara yang difikirkan, dia beritahu kepada semua pemimpin-pemimpin ataupun pemerintah-pemerintah yang menjajah negara-negara Islam di dunia, baik negara kita di tanah Melayu Indonesia, di negara-negara Arab yang dijajah oleh orang-orang kafir. Dia beritahu kepada mereka antara perkara yang kamu kena buat, nak pastikan semua mereka ini mesti tunduk dan taat kepada kamu, mesti kamu laporkan mereka. Ini dia buat, tuan-tuan tengok. Semua hidup sejarah penjajahan yang berlaku bukan saja di tanah Melayu, di dunia semuanya. Rakyat yang duduk mempunyai tuan tanah ataupun tempat penduduk asal, mereka akan dimiskinkan kehidupan mereka, sehingga mereka sanggup buat apa saja untuk dapat sesuap nasib. Sanggup lakukan apa saja. Ada di antara sanggup gadaikan maruah diri kerana nak makan, sebab nafsu mereka tak boleh tahan. Tapi kalau sekadar mereka disiksa, mereka mampu lah. Tapi bila nafsu tak dapat nak ditahan, mereka tak, keinginan mereka disekat, mereka akan bertindak. Itu sebab tuan-tuan sekalian, antara yang dibawa oleh pemimpin khususnya dalam negara kita, dia beri kita hidup dalam keadaan kesusahan 50 tahun tak dapat apa-apa. Itu sebab bila bagi 500 kali, dia rasa hebat sangat. Sebab dia dah lapar 50 tahun. Salah ambil, tak salah, boleh ambil. Tetapi kita ambil sebab tu hak kita. Tapi kalau disebabkan kerana orang hidup dengan nafsu, dia ambil, dan dia tu merasakan bahawa orang yang memberi itu baik, sedangkan pemberian itu dengan tujuan untuk menipu ataupun menyiksa manusia. Karena nafsu panduan dia tidak bawa kepada Islam. Tuan-tuan termati Allah sekalian, dia daripada 2 perkara itu, sekarang 2 benda itu yang jadikan oleh Allah, Allah Ta'ala bagi kepada makhluk ini. Saya ringkaskan. Makhluk yang pertama Allah Ta'ala tak bagi kepada dia ini kedua-dua sekali. Nafsu tak ada, akal pun tak ada. Tak dapat apa-apa. Apa dia tu sekalian? Jenis benda yang ada dekat dunia. Pokok kayu, hujan, sungai, laut, matahari, cahaya. Dia Tuhan bagi. Dan dia ni tak ada nafsu, tak ada akal. Tak ada apa-apa. Dan Tuhan jadi buat dia apa? Tuhan jadikan jenis makhluk ini untuk memberi manfaat kepada manusia sahaja. Pokok kayu memanfaatkan manusia, sungai memanfaatkan manusia, apa yang semua manfaat pada manusia. Batu-batu, gunung ganang yang ada manfaat pada manusia, yang tidak memberikan apa-apa kesan pada mereka. Berlakunya kiamat, pokok kayu ini semua dia tak ada apa-apa. Dia tak ada rasa apa-apa. Mikrofon duduk kasih, dia tak ada rasa apa-apa. Sebab apa tuan sekalian? Sebab Tuhan bagikan dia dan dia tidak boleh ada perhitungan untuk diri dia. Itu, dia tak ada apa-apa. Itu dia makhluk yang pertama. Makhluk yang kedua, Allah SWT memberi kepada dia ni akal tanpa ada nafsu. Siapa dia? Golongan malaikat. Malaikat sekalian, dia ada akal tak nafsu. Sebab dia berfikir macam mana dia nak lakukan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala perintah kepada dia untuk sujud, dia sujud. Kalau kita tengok dalam kitab Muqaddimah Mustika Hadis, dibicarakan tentang beriman kepada malaikat. Dibicarakan antara sifat-sifat malaikat yang ada, yang kita wajib percaya dan tahu dengan sifat-sifat yang ada. Malaikat tak terkira banyaknya. 10 malaikat yang wajib kita tahu sebagai orang Islam. Yang lain banyak malaikat ada. Ada sifat malaikat yang Allah Ta'ala suruh dia sujud sampai bila-bila. Kita agak berapa lama boleh sujud? Lama sikit nak mahu tak mahu. Lama sikit baru. Asas sembahyang hajat tu mesti kita sujud lama. Itu yang bila lepas isyak ada 4 saf. Lepas dia isyak nak buat sembahyang hajat tinggal 2 saf je. Sebab apa dia tak sanggup sembahyang hajat? Tak sujud kita tak ada. Sakit kepala, berat kepala, nak bersambung biji mata, macam-macam. Sebab kita sujud saja, tak sanggup. Sebab apa? Sebab kita ada nafsu. Malaikat kenapa dia boleh sujud? Dia tak ada nafsu. Dia tak ada rasa penat, tak ada rasa sakit, dia sujud kan? Ada malaikat yang sebut amin, dia sebut amin sampai kiamat. Amin je. Ish, tak letih ke? Dan nak letih apa? Dia tak ada nafsu. Tak ada nafsu. Kita bentuk atas imam baca doa, berapa lama kita boleh amin? Agak setengah jam boleh amin. Tak boleh datang sekalian. Dan 3 kali amin. Masuk kali keempat dengan perut tadi. Tok Imam ni dah baca panjang, baca kat rumah. Dalam perut kita dan sekalian. Nak marah dah Tok Imam baca panjang sikit. Sebab malah sebab amin. Kalau baca juga, dia tak bunyi. Bunyi yang pertama, amin, amin. Yang kedua pakai slow. Yang ketiga, yang keempat langsung tak bunyi. Sambil kau hidung, amin tidak.
Dan orang beridungnya, amin tak ada dah. Teruk tak teruknya kita. Sebab kita ada nafsu. Malaikat dia tak nafsu. Malaikat tak ada keinginan rasa nak makan. Tak ada. Tuan-tuan tengok secara saya nak cerita dekat tuan-tuan. Bila malaikat datang bertemu dengan Nabi Ibrahim, ketika Nabi Ibrahim terlalu tunggu-tunggu siapa tetamu yang akan datang rumah dia. Dia bernazar untuk nak ada seorang tetamu. Lalu Allah Ta'ala hantar malaikat, kerana sifat yang mulia dia, hantar malaikat untuk memberi salam Allah dan beri satu darjat dekat dia. Pangkat dan pingat Nabi Ibrahim dengan pingat Khalilullah kerana terlalu cinta pada tamu. Nabi Ibrahim buat apa? Nabi Ibrahim nazar ke sebelah kambing. Dihilangkan seekor kambing panggang depan kedua-dua tetamu dia. Tak usik pun sekalian. Kambing panggang, tak beliau. Kita tengok kambing hidup, beliau. Pasal kata kambing panggang. Keliu ni kita tak ambil sebut kambing kita sekarang. Ni sekarang ustaz pun main kena rasuahkan kambing. Kambing ustaz selama tempat saya balik tak sihat lah. Malam ni ada kambing ustaz. InsyaAllah sampai. Cuba sampai. Tadi tak sihat lah. Sebut kambing panggang je. Ustaz pun. Itu sebab kita ada nafsu. Malaikat dia tak makan pun tu kambing panggang. Sebab dia tidak ada nafsu. Salah tak itu memang sifat yang telah berikan dia. Dia hanya ada akal. Dia tak fikir dah apa dia nak buat. Yang difikir tak perintah Allah semata-mata. Total dalam hati Allah semata sekalian. Lalu Allah SWT jadikan makhluk yang ketiga. Yang Tuhan bagi terbalik. Tak bagi dekat dia akal, tapi bagi dia nafsu. Apa dia? Haiwan, binatang. Dia hanya ada nafsu, tak ada akal. Dia tak fikir apa benda dia nak buat. Yang fikir nafsu dia. Semua keinginan dia akan dapat. Dia nak makan, dia nak minum, dia nak kahwin, dia nak apa benda, semua dia buat tanpa dia tanya orang, tanpa dia fikir baik dan buruk, tanpa dia fikir siapa dah. Lembu nak makan rumput, dia fikir rumah siapa dah. Dia tengok rumput hijau. Patutnya kalau dia tengok rumah ni, dia rumah Tok Imam tak payah makan. Siapa kata Tok Imam baik kata. Kalau rumah makmum boleh tahan juga. Ini dia sapu Tok Imam, sapu Nazir pun sapu, makmum pun dia sapu. Sebab bagi dia rumput tu makanan. Rumah siapa dia tak boleh. Ada yang kena baling, ada yang kena curah cuka dekat badan lembu. Kalau dia blok felda tu, kena cuka lembu. Dia ada rasa apa-apa? Tak ada. Sebab dia binatang. Sebab tuan-tuan sekalian, ada pandangan ulama kata haram kita menyakiti binatang lebih daripada apa yang ada. Kalau dia sekadar masuk cukup dengan kita halang ataupun kita rotan. Sebab dia dengan tujuan untuk halal itu pun tak boleh sampai tahap luka dia. Ada binatang dia rasa apa? Jangan. Makhluk Allah yang tak cipta semua ada perasaan. Dia akan rasa. Nafsu dia ada. Dia rasa sakit. Kalau tak sakit, tuan cuka dia tak lari. Dia lari sebab dia ada rasa sakit. Haram pun boleh buat je. Tapi Allah ada sampai tahap cuka tuan-tuan. Luka sampai nampak isi. Kerana makan rumput je. Masalah sekarang kalau rumput tu kau makan tak apa. Kau tak makan rumput tu, pergi marah lembu makan. Lantak dia nak makan dan rumput tu dia. Kalau tak nak bagi lembu makan, jangan tanam rumput, tanam dia lagi. Lembu tak makan. Dia tanam rumput, lembu makan, marah pada lembu. Sekarang dia berlaku. Tapi lembu tak ada apa sebab tu kerja dia. Dia nak makan, dia tak fikir apa sebab dia hanya gerak ke nafsu. Harimau nak makan orang, dia fikir ke siapa? Tak ada fikir ke tua ke muda. Pergi kat kebun getah tengok makcik norai, dia tanya makcik umur berapa, makcik 60. Norai lah makcik kata. Ada lembu cakap itu, tak ada tuan-tuan sekalian. Lembu tak fikir pun, dia tengok orang dia makan. Muda ke tua, dia makan semua. Tolak pisau getah dengan kasut bus dia tak makan. Yang lain semua dia sama. Sebab nafsu sahaja. Dia tak ada akal apa dia perlu fikir. Orang marah, nak kena tembak dia tak fikir. Itu binatang silap. Itu sebab Allah Ta'ala bagi sifat-sifat makhluk nak tunjuk keadaan yang ada pada mereka. Dengan kenapa Tuhan buat begitu sekarang? Tuhan nak bagi tahu kepada manusia. Lalu Allah Ta'ala berikan satu makhluk yang paling istimewa. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Tuhan lebihkan mereka dengan sifat-sifat yang Allah Ta'ala bagi. Siapa dia nama dia? Manusia. Aku jadikan kamu sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas. Aku keluarkan kamu daripada kalangan manusia dengan sifat yang Allah Ta'ala bagi. Kenapa Tuhan bagikan manusia ni mulia? Sebab Allah Ta'ala bagi kepada manusia ni kedua-duanya sekali. Dia ada nafsu dan dia ada akal. Sebab kamu sekalian, manusia ni apabila dia mulia, dia taat perintah Allah, dia lebih hebat daripada malaikat. Malaikat tak ada dugaan. Malaikat nak mari dengan kuliah, dia tak ada dugaan. Tuan-tuan nak mari dengan kuliah, ada dugaan. Nak datang dengan tak datang sama banyak tuan sekalian. Tambah pula dekat nak pilihan raya ni, betul ke nak datang? Tengok dulu nak datang, ustaz macam mana? Datang-datang pula, jubah hijau, serban hijau, seluar hijau, lain macam dia warna ni. Lagi takut tuan sekalian. Jadi datang nafsu dalam keadaan yang susah nak ikut. Tapi malaikat dia tak kisah. Dia tak ada perasaan. Bila Allah Ta'ala perintah duduk macam malam hari ni tuan sekalian. Ramai malaikat yang ada bersama dengan kita. Dia tak ada rasa penat. Waktu kerja dia. Tapi manusia ada rasa penat. Tapi siapa yang dapat melawan kepenatan, kesusahan untuk mendapat sesuatu yang Allah Ta'ala perintah, sifat yang lebih mulia daripada malaikat. Sebab tuan sekalian, bila berlaku Isra dan Mi'raj, sampai nak naik ke Sidratul Muntaha, Jibril kata, kalau ya Rasulullah, aku setakat ni je boleh pergi. Dan naik atas lagi, bukan bahagian aku. Yang atas lagi hanya kamu sahaja, kerana kamu diciptakan di antara makhluk yang paling mulia daripada makhluk Allah. Kenapa kedudukannya? Sebab Nabi SAW terinsight
yang kamu terpaksa berdepan dengan kekanan nafsu kamu. Malaikat tak ada nafsu. Jadi tak boleh orang nak buat baik itu sekarang tak boleh, sebab dia tak ada nafsu. Tapi kita nak buat baik, kita ada kekangan, ada halangan, ada bantahan nak buat kalau sekadar. Sebab kita berdepan tu sifat daripada manusia. Tuan-tuan tengoklah hari ni. Hari ni orang nak bersama-sama dengan Islam. Kan tak sama. Orang Islam ni macam-macam peringkat. Yang kerja kerajaan, kerja government kerja kerajaan. Nak juga pada Islam tapi tak apa nak berani. Dia ulur duit, dia kecuali pintu. Muka tak berani, dia ambil gambar bahaya kata dia. Besok tak ada kerja aku. Dia nak juga Islam. Tapi sebab apa? Dia ada kekangan. Yang kekangan ni jadi bahaya tu sekadar. Alhamdulillah kalau orang mengatakan kekangan itu tidak boleh membawakan diri dia hilang jauh daripada Islam, tak apa. Tapi ada yang menjadikan kekangan itu boleh membawa diri kepada dosa. Itu yang jadi masalah kita, sebab kita tak tahu. Dan macam mana kita nak bezakan? Dua ni kena jaga. Nafsu dan akal ni perlu jaga. Allah Ta'ala jadikan sebaik-baik umat daripada kalangan manusia kulahirkan kamu. Apa kerja kita nak buat? Kita nak jadi orang yang mulia. Apa Allah Ta'ala perintah? Mesti kamu kena ajak orang buat baik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf. Ajak orang buat baik. Kenapa perlu nak ajak manusia buat baik sekarang? Sebab manusia ada nafsu dan akal. Nak ajak manusia buat baik, kita nak cerita mana kebaikan yang perlu kita buat, mana benda yang perlu kita buat, mana benda yang kita tak boleh nak buat. Nak cerita kebaikan. Sebab hari ini tuan-tuan sekalian, kenapa perlu kita menyertai pilihan raya? Minta maaf sebut saya nak sebut tu, minta maaf tuan-tuan sekalian. Aku tak masuk, aku tak goda. Kenapa perlu menyertai pilihan raya? Contoh lain kita bawa nanti sekali. Contoh pilihan raya. Kenapa perlu menyertai pilihan raya? Kenapa susah-susah sangat nak menyertai pilihan raya? Cukup dah kami semayang 5 waktu, kami dengar kuliah. Tuan-tuan, Islam bukan sekadar tu. Bukan itu sekadar Islam. Kalau kita hanya ajak manusia buat baik saja, kan Islam, kita tidak melengkapi ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah. Ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah bukan suruh semayang saja. Ma'ruf yang Allah Ta'ala perintah semua perkara yang Allah Ta'ala turunkan dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran, yang Allah Ta'ala perintah kepada Nabi SAW. Nabi, tuan-tuan sekalian, tidak ada manusia yang benci kepada Nabi sebelum daripada Nabi mengisytiharkan satu peperangan ataupun mengisytiharkan suatu kerja yang Allah Ta'ala perintah untuk semua sekali rakyat ikut dia. Sebelum Nabi isytihar, semua suka dia. Kita tengok ketika berlaku runtuh Kaabah, lalu Kaabah itu dibina balik. Ketika nak bina Kaabah, mereka tak jumpa orang yang paling baik untuk menentukan nak meletak Hajar Aswad. Cari-cari tuan-tuan sekalian, bahawa Muhammad bin Abdullah, seorang budak yang pada ketika itu berumur hampir 20 tahun, baru muda sangat lagi, tetapi diberi kepercayaan untuk meletakkan satu perkara yang cukup besar, yang dipercayai oleh seluruh kabilah yang ada di kota Arab pada ketika itu. Sebab apa tuan sekalian? Semua manusia mempercayai Muhammad bin Abdullah sebelum diangkat menjadi Rasul. Itu kerja. Kalau Islam hanya sekadar begitu, Allah Ta'ala tak perlu angkat Nabi menjadi Rasul. Kalau itulah Islam. Sebab Nabi nak apa lagi? Orang suka-suka dekat dia, nak apa lagi? Itu yang ada pada Nabi. Sampai satu tahap Nabi isytihar, Allah Ta'ala isytihar Nabi menjadi Rasul. Dia beritahu dia adalah pemimpin yang Allah Ta'ala pilih untuk jaga umat masyarakat dunia. Barulah pada ketika itu berlakunya penentangan. Kenapa tak cerdiknya Nabi pergi cari jalan penentangan? Dan kedua, bukan sekadar sebelum jadi Nabi, lepas jadi Nabi pun tuan-tuan sekalian, Nabi mendapat tawaran-tawaran yang begitu hebat yang tuan-tuan sedia maklum dalam sejarah. Sejarah ini seringkali dibaca ketika berlakunya peristiwa Maut Rasul. Semua ulama-ulama ustaz salamah cerita tentang kelebihan yang Allah Ta'ala bagi antara perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh Abu Jahal kepada Nabi SAW untuk berhenti daripada melakukan kerja-kerja yang Allah Ta'ala perintah, khususnya dalam menegakkan negara Islam. Dia beri tawaran, bukan tawaran sikit tu sekalian. Bukan sekadar jawatan JKK je, sekadar Nazir, JKK, apa barang tu sekalian. Aduh, iya aku bilang tu sekalian, sakit hati dengan dapat jawatan sambut tinggal Islam. Mangkuknya manusia. Bukan itu saja, Nabi ditawarkan orang yang paling kaya di kota Mekah. Kota Mekah cukup ramai orang kaya. Tapi diberitahu kepada Nabi, wahai Muhammad, kalau kamu buat kerja ni untuk kamu nak menjadi kaya, kami akan kumpulkan seluruh harta kami serahkan kepada kamu, sehingga kamu diisytiharkan orang yang paling kaya di kota Mekah. Tentang nak apa lagi? Tentang kena kaku pun fikir 10 kali ni sila. Kaya pun tak nak. Tak nak jadi kaya ke Muhammad? Tak nak. Kalau jadi orang paling mulia, aku akan angkat kamu menjadi musyrif, orang yang paling mulia. Sampai satu tahap kami tidak akan membuat sebarang keputusan dalam perbincangan kami, melainkan kami dapat keputusan daripada kamu. Tak ada peluang sekali. Tak ada peluang apa? Kalau Jahiliyah boleh buat keputusan, dia boleh buat berbagai keputusan. Isinya, ke kamu tak nak? Kamu nak jadi apa? Kamu nak jadi raja? Kalau kamu nak jadi raja, kami kumpul, kami mesyuarat sekarang.
seorang raja di kota Mekah. Agak-agak tentang tak nak. Oh, dapat ketua kampung, berebut dan segala, raja tekan tak nak. Kalau dapat raja, kalau kena aku dapat aku jadi raja. Tunggu istihad. Istihad jadi raja, kamu sekali yang tukar lantik aku tukar tangkap tolong. Dia tak segan. Tapi kenapa Nabi tak buat? Abu Jahal pun tak lakukan pada Nabi. Kenapa Nabi tak ambil peluang untuk tangkap Abu Jahal? Dah, bukan itu kerja Islam. Bila puas dara dia dengar, Abu Talib dengar pelik, tawaran cukup hebat dekat kamu. Paling-paling tidak pun aku dapat masyhur sikit. Talib, kalau kau jadi raja, pelik. Lalu dia tanya setelah baliknya utusan daripada Abu Jahal, lalu Nabi SAW apa sahaja dia panggil Nabi. Ya Muhammad, mari sini aku nak tanya kau. Banyak mana tawaran dia beri pada kamu, kamu tak terima, kenapa? Apa benda sebenarnya aku sokong kamu, aku tolong kamu, aku pun tak tahu apa benda kamu buat. Tapi kalau sampai tahap tawaran macam ni dia buat kamu, kamu tolak, aku dah tahu apa kerja kamu buat. Nabi bagi tahu bulan. Nabi kata bukan kata dunia, bukan kata gunung jadi emas, bukan kata pangkat. Kata sehingga sampai tahap kamu ambil wadhu syamsi fil yamini wal qamara fil yasar. Kamu ambil matahari, letak kat tangan kanan, ku bulan letak tangan kiri aku. Letak duduk berarti dunia aku pegang sekalipun untuk aku tinggalkan kerja Islam ni tidak sekali-kali. Melainkan Allah Ta'ala bagi aku dua keadaan. Sama ada aku berjaya dalam peperangan ini, perjuangan ini, tanggungjawab ini, ataupun Allah Ta'ala matikan aku dalam perjuangan. Tuan-tuan, ni Rasul yang kita nak ikut. Dan tuan-tuan, selawat berseribu jari keluar ni, dia nak ikut. Ni selawat berseribu jari keluar, angkat sepaduk, leleh, peluk-peluk, sekalian selawat. Tapi tak ikut Nabi. Tak ikut Nabi tu sekalian. Mak ikut apa benda? Tak ikut. Tak tahu ikut siapa tu sekalian. Sebab bila manusia ada petunjuk, ada dasar, ada orang yang jadi contoh, tiba-tiba kita tak ikut tu sekalian. Sebab manusia hidup di Tuhan boleh ibarat seperti binatang. Kenapa tu sekalian? Sebab binatang betul-betul sekalian, dia buat jahat sebab dia tidak ada akal untuk nak fikir. Kita manusia ada akal. Ada akal betul sekalian. Tapi kita jadi tu sebab Allah beri akal, kita tak gunakan akal untuk fikir. Kerana panduan akal yang Allah Ta'ala turunkan adalah rujukan di Al-Quran. Akal yang berpandu kepada Quran. Saya pernah cerita dekat tuan-tuan, ada ulama bicarakan tentang setiap kejadian ataupun penciptaan Allah. Bermula dari Allah Ta'ala cipta keinginan dalam bentuk nafsu. Nafsu yang dipanggil tabi'i, kehendak keinginan dia. Tuhan cipta anggota, Tuhan cipta akal yang membezakan di antara binatang dengan makhluk, dengan manusia. Tapi masih Allah Ta'ala satukan di antara orang kafir dengan orang Islam, dengan mana kehendak akal yang ada. Lalu Allah Ta'ala turunkan yang keempat, penciptaan dia disempurnakan dengan turunnya Rasul, yakni Al-Quran. Kenapa? Membezakan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam. Melalui apa yang Allah kata dalam Al-Quran tentang perkara-perkara yang wajib yang mesti kita kena buat. Tanggungjawab kita dengan Allah dalam Al-Quran bukan cerita perkara ibadat semata-mata. Banyak ibadat lain yang Tuhan cerita, yang kita ada tanggungjawab yang Allah Ta'ala akan persoal kita. Khusus sampai tahap pilihan raya menegakkan negara Islam, perkara yang mesti kita kena buat. Sebab ini tanggungjawab. Allah Ta'ala bukan suruh saja itu sekalian. Allah SWT bagi contoh dekat dia gambaran para sahabat, khususnya Nabi SAW, juga para sahabat, mereka bekerja untuk Islam. Bukan sekadar nak ibadah, bukan, tapi ibadah mereka buat lebih daripada itu. Lakukan sampai tahap berlakunya menghadapi peperangan yang dilalui oleh Nabi SAW untuk Islam. Tapi Nabi kata, sama ada Allah Ta'ala bagi aku menang ataupun mati. Sebab tuan-tuan rujuk dalam kitab Fiqh Daulah disebut oleh Ibn Abbas satu hadis. Apa Ibn Abbas kata? Kamu ingat satu zaman kamu akan jumpa satu pemerintahan di mana pemimpin-pemimpin kamu akan melakukan sesuatu di atas nama kamu, tapi untuk kepentingan diri dia. Dia buat sesuatu untuk rakyat, tapi sebenarnya untuk menguntungkan diri dia. Untuk mana? Buat untuk tuan-tuan, tapi yang supply barang, yang tolong hantar yang dapat kumpulan dia, kroni-kroni tertentu yang menjadi kaya. Kan jelas PLKN nampak cantik buat, tapi siapa yang untung? Golongan tertentu. Buat baju saja dengan harga jutaan ringgit tuan-tuan sekalian, orang tertentu dapat, nampaknya macam bagus. Memang macam bagus, tapi apa Nabi kata? Riwayat daripada Ibn Abbas, dia buat macam untuk kamu, tetapi sebenarnya untuk diri dia. Dia yang untuk. Terus sekarang Ustaz cakap ni dengki, itu bukan dengki. Nak cerita Islam, Islam tak ada begitu. Islam tak ada. Saya pernah sebut dekat tuan-tuan, wallahualam, aku tak ingat dah mana sebut. Sebut dalam tuan sekalian. Sayyidina Umar ketika dia jadi Perdana Menteri, Datuk Seri Umar Al-Khattab, jawatan pada satu Perdana Menteri itu sekarang, dia buat apa? Balik daripada perang, dia rampas harta peperangan, diberikan kepada orang yang perlu dapat, termasuklah dia yang layak dapat, dan dapat secebisan kain yang dibagikan kepada tentera. Semua sekali dapat kain itu telah dibagikan, tidak cukup untuk buat selai baju, tak cukup.
Tiba-tiba satu perjumpaan berlaku, sahabat-sahabat tengok, Umar pakai baju baru. Baju kain yang Umar pakai, kain yang aku dapat. Tapi aku ni kecil, tak boleh buat baju. Umar besar pada aku, boleh buat baju. Berarti Umar ambil lebih daripada aku. Bangun tuan-tuan sekalian, bangun. Ni baju tuan-tuan sekalian. Ni baju. Bangun, sahabat tanya, sebelum kau nak mulakan bicara, nak mulakan perbincangan Umar, aku nak tanya, kamu dapat kain daripada mana? Sedangkan aku dan sahabat-sahabat lain dapat kain sama juga nilainya, tapi kami tak boleh nak buat selai baju pun. Tiba-tiba kamu dapat kain yang lebih daripada kami, sehingga kamu dapat selai baju. Apakah hak kamu untuk mengambil lebih daripada kami? Tuan-tuan, dia bukan cakap depan JKK, sorry tuan-tuan sekalian, depan Perdana Menteri. Kalau sekarang tak ada Nabi cakap, lock up lah. Marah Umar depan orang ramai. Tuan-tuan, bukan sembunyi-sembunyi, bukan pakai SMS, email, WeChat dah. Sorry tuan-tuan sekalian, terang-terang bagi tahu dekat Umar. Menangis Umar, menangis tuan-tuan sekalian. Bukan dia pergi cis kau cepat celaka, tak ada gitu tuan sekalian. Tak ada. Menangis Umar, sedih. Sebab apa? Sebab dia rasa takut berdosa kerana dia ambil lebih daripada orang. Bangun anak dia Abdullah bin Umar untuk memberi penjelasan. Dia kata memang semua dapat sama, aku pun dapat sama. Anak dia Abdullah bin Umar, ayahku pun Amirul Mukminin dapat sama. Tapi aku tengok dia dah tak ada baju baru, langsung lama dah tak ada baju. Aku berikan bahagian aku untuk dia, lalu dicampurkan aku punya kain dengan dia punya kain, sehinggalah jadi selai baju. Campur tuan-tuan, baru jadi selai baju, baru sahabat dia tak ada rasa bersalah sahabat. Dan Umar ucapkan terima kasih. Umar kata ada lagi sahabat yang prihatin, tengok aku takut aku melakukan dosa dengan Allah. Tuan-tuan, ni pemimpin yang kita nak ambil kan, yang kita contoh. Kita berikan contoh. Sebab apa tu sekarang? Ni ajaran Islam. Hari ni lu fikirlah sendiri. Aku punya sakit hati cerita. Fikir. Banyak mana tu sekalian? Allahu Akbar. Tak nak cerita tu sekarang. Tuan-tuan nak baca internet, tuan-tuan baca apa, tuan-tuan boleh lihat. Boleh tahu sih. Zaman dulu boleh lah tu sekalian. Zaman dulu. Zaman dulu TV1, TV2, TV3 pun tak pernah ada. TV1 tu Quran, TV2 tu hadis Nabi. Macam tu lah tu sekalian. Itulah kepercayaan dulu. Betul-betul lah TV. Nak tengok. Itu dulu. Sebab rakyat boleh ikut saja. Sekarang tidak. Rakyat boleh lihat kebenaran yang ada. Mana sebenar berlaku, sebab apa berlaku yang boleh buat. Jelas tuan-tuan sekalian. Tuan boleh tengok. Tak cerita lagi golongan orang yang menghina ulama. Tuan Guru ni Aziz, saya tak nak cakap dia sebagai seorang yang terlibat sebagai sebuah badan parti politik, pemimpin parti politik yang melihat sebagai politik pembangkang dalam kerajaan Malaysia. Tak mau pandang diri dia sebagai ulama. Ada manusia ibaratkan dia seperti seekor babi itu sekalian. Layan sekalian. Yang pegang agama, jakir pegang agama, kamu buat apa? Hina seorang ulama. Nabi sebut apa? Kamu hina ulama seperti kamu hina aku. Betul tak? Ada yang kata, jakun buat apa? Jakun. Jakun saja. Cakap marah pun sekalian. Oh, ustaz ni cakap ni kusukati. Bukan kusukati tu sekalian. Kamu biadab, kamu tidak amanah. Kamu tak pegang jabatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kamu untuk jaga agama. Kamu biadab. Bila luar negara ini Nabi konon baik sangat nak tunjuk angkat Nabi. Ulama kamu ini pertikailah Allahu Akbar. Sebab apa tu sekalian? Hidup kamu dikuasai dalam tanpa kamu bawakan akal untuk berpandu jauh adalah Allah. Untuk menyertai pilihan raya wajib tuan sekalian. Ada badan-badan dakwah yang ada dalam negara kita banyak tuan sekalian. Badan dakwah dalam negara kita banyak. Saya pun dah ikut macam-macam badan dakwah tuan sekalian. Banyak sangat dalam negara kita. Ada memberi pandangan tak wajib mengundi. Tak wajib mengundi atas dasar hujah, macam-macam hujah ada. Saya nak bagi tahu hujah mana yang boleh bagi tahu tentang tak wajib mengundi. Memilih pemimpin wajib. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis, bila kamu bermusafir di satu padang ataupun satu tempat yang jauh, kamu pergi 3 orang, maka wajib kamu lantik salah seorang menjadi pemimpin. Itu 3 orang. 3 orang wajib lantik seorang jadi pemimpin. Nak lantik dalam seorang mana? Dah 3 orang dia takkanlah nak tanpa poster beria-beria. Cukuplah bagi tahu. Dah kita sekarang poster sebab kita hidup rakyat sampai 27 juta yang ada ni. Perlu ada pemimpin. Ustaz, pemimpin dah ada. Pemimpin yang mentaati perintah Allah dah tak ada sekarang. Sekarang belum ada. Sebab saya bagi tahu mana-mana tuan-tuan sekalian. Bukan gila sangat nak kuasa, tidak tuan sekalian. Macam kuasa gila semalam saya ceramah dekat Taman Antaragapi. Apa gitulah nama, aku pun benar.
Tak tahu mana, belah mana tak tengok taman. Aku berbelik tak pernah aku jumpa nama taman kita. Antara gapi ke benda itu, kita kerja muda-muda dulu, masa sekolah-sekolah dulu dengar juga antara ni, tapi antara gadis. Aku dengar, antara gapi aku tak pernah dengar. Lepas antara gapi sekolah tengah-tengah sama ada orang tanya tu sikit. Orang tanya ni tentang pilihan lain. Saat macam mana pilihan lain, negara kita dah dipimpin oleh orang Islam. Kenapa kita nak perlu cari orang lain? Saya kata orang yang pemimpin, kalau tuan-tuan rujuk dalam kitab Siasat Syariah karangan Ibnu Taimiyah ataupun kitab Fiqh Daulah karangan Suqarnawi, saya ada baca di sesi 8 kitab Islam. Dah bertahun tak habis di kitab Islam. Dalam Fiqh Daulah dibicara, dalam kitab Siasat Syariah dibicarakan tentang pemimpin, orang yang menjadi pemimpin ini tak jatuh nombor 1, dia jatuh nombor 2. Nombor 1 dasar yang dibawa oleh pemimpin, itu nombor 1 yang kita nak cari. Dasar dia pemimpin, siapa dia? Hatta sampai tak dia bukan Islam sekalipun, kalau dia membawa dasar Islam, maka dia lebih baik daripada orang Islam yang tolak sistem Islam. Kenapa tuan sekalian? Tuan-tuan tengok pembicaraan ulama. Orang yang menolak sistem Islam, orang Islam yang menolak sistem Islam, dia diibarat seperti orang gila. Sebab dia tak tahu siapa diri dia. Orang gila tahu tak diri dia siapa? Tak. Dia kira okey, cuma tanya dia gila. Dia kata dia tak gila, kita pula dia kata gila tu. Ramai. Sebab dia tak tahu diri dia. Bila orang Islam ambil lain daripada Islam, kamu termasuk orang gila. Maka bila orang gila mereka, kita kena indah. Sebab dia akan berberusaha. Sebab kita bukan gila sangat nak merintah, tapi kita nak ambil pemerintahan daripada orang gila. Faham? Faham? Dia bulan pandai-pandai. Tak erti lagi, tak erti. Kalau tak erti juga, sama lah dengan orang gila. Sebab apa? Kamu tak tunai tanggungjawab kamu. Allah Ta'ala perintah dekat kamu buat satu benda yang tak. Innallaha ya'murukum an tu'adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'izukum bih. Innallaha kana sami'an basir. Saya nak sebut dengan ayat ni selalu tuan dengar. Allah Ta'ala bukan suruh kita solat semua. Innallaha ya'murukum. Kum ni dengan makna nas, penciptaan Allah, semua manusia. Aku perintahkan kepada kamu, ya'murukum, aku perintah kepada kamu untuk kamu tunaikan amanah atau berikan amanah kepada ahli dia. Mana ahli dia? Kalau negara-negara Islam, ahli dia mesti orang yang nak bawa Islam. Kerana apa yang dia bawa itu menjadi matlamat dalam hidup dia. Cerita tentang macam mana kami nak undi orang kafir sebagainya, tuan-tuan, saya dah cerita tadi mudah. Tuan-tuan, di kafir tuan-tuan sekalian, dia tak sama dengan orang Islam menjadi kafir dengan orang Islam. Tak sama tuan-tuan, dengan orang kafir tak sama. Orang yang kafir betul, dia tak panggil murtad. Sebab dia kafir dah murtad. Tak murtad, murtad orang yang keluar daripada agama. Kalau dah memang dia beranak lagi, dah memang dia keluar, apik tuan-tuan sekalian. Cina tak apik, dah memang gitulah dia keluar. Murtad apa benda je. Dia tak murtad. Mana lebih bahaya? Orang kafir dengan orang murtad lebih bahaya daripada orang. Tak tengok, tu hukum yang kita perlu tahu supaya kita tahu letak diri kita di mana. Kita nak pilih bagaimana? Apa yang kita nak buat? Nafsu yang akan memilih. Maka nafsu yang akan memilih tanpa panduan akal, dia akan membawa kepada kehancuran. Tapi kalau nafsu memilih berpandukan akal yang berdasarkan kepada Quran, tengok Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa iza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adl. Tuan aja. Siapa pemimpin? Yang mana mereka apabila nak berhukum, mereka akan berhukum dengan adil. Apa makna adil tuan-tuan sekalian? Al-Quran. Tuan-tuan tengok, dalam Al-Quran dia ada 10 nama. Yang maksud dia nama Al-Quran, dia beri makna berbeza. Salah satu di antaranya Al-Adil. Mana adil? Adil tu maknanya Al-Quran. Al-Bayan maknanya Al-Quran. At-Tibyan maknanya Al-Quran. Az-Zikra maknanya Al-Quran. Walaupun maknanya berbeza. Zikra peringatan. Mana dia nak membawa masuk kepada Al-Quran. Begitu juga adil, membawa masuk dengan mana Al-Quran. Mana adil Al-Quran? Meletakkan perkara apa yang Allah Ta'ala perintah kena pada tempat dia, yang Tuhan harap kena pada tempat dia, baru kita panggil adil. Tuan-tuan, cerita kita untuk agama, nak jaga agama, cuti sekolah baru ni tuan-tuan sekalian. Saya jemput untuk pergi ke Pulau Pinang untuk ada satu forum, 2 forum ini. Apa nama tuan-tuan? Kerajaan Negeri Pulau Pinang, Lim Guang Eng. Tuan-tuan tahu kan? Bukan nama dia Tuan Haji Lim Guang Eng, bukan. Bukan nama dia Lim Guang Eng. Bukan Ustaz Lim Guang Eng pun bukan. Lim Guang Eng. Dia buat satu program yang dia letakkan tema satu rumah satu hafiz. Tuan tengok dia buat. Dia anjurkan 1 bulan program tu untuk terang pada masyarakat.
Saya pergi kata jemputan untuk forum cerita tentang itu. Satu forum. Forum yang kedua, saya hadir. Saya dengan salah seorang di antara ahli majlis Cina. Dia ahli panel pertama, aku ahli panel kedua. Saya ingatkan dia nak cerita tentang keadaan negeri. Apa dia cerita? Dia cerita tentang kelebihan orang hafal Quran. Kalau Cina cerita orang kelebihan orang hafal Quran, aku nak cerita apa lagi? Masa nak campur sempat, nak tak boleh. Nak cerita hebat, tu negeri yang dipimpin oleh Limbu Air bukan Tuan Haji Limbu Air, bukan. Tengok, sebab apa tu sekalian? Dia inginkan Islam dan memberi keyakinan. Kalau orang hafal Quran, dia yakin rakyat dia yang hafal Al-Quran, rakyat dia akan jadi rakyat yang baik. Tuan-tuan, kalau ada orang kafir percaya pada Quran, dengan Quran itu menyebabkan manusia jadi mulia, tiba-tiba ada orang Islam tak percaya pada Quran, tuan-tuan nak pilih siapa? Saya nak pilih orang Islam. Bolehlah pilih, boleh belah. Mangkuk. Aku bukan marah tentang Quran. Sakit hati tu kan, mengaku Islam. Kamu tak langsung teruja dengan hukum Allah. Tak ingin ke kamu laksanakan hukum Islam? Apa guna kamu mengaku kamu sebagai orang Islam kalau kamu hidup bertuhankan nafsu kamu? Mesti kamu kena hidup bertuhankan Allah dengan apa yang Allah telah turunkan. Sebab kalau kita duduk dalam jemaah Islam sebagai badan-badan dakwah yang tidak terlibat dengan badan politik, kita kena ingat, kita ada tanggungjawab, bukan sekadar kita sampai dakwah. Ada tanggungjawab kita dengan Islam. Dan kita kena bagi kerja dakwah kita, alhamdulillah buat. Kamu telah memberi percabaran terhadap kerja dakwah, membantu kerja dakwah Islam. Tapi dalam pilihan raya, kamu dakwah ajak orang ikut Islam, dakwah ajak orang sembahyang, dakwah orang ajak taat perintah Allah. Tiba-tiba kamu bersekongkol dengan orang yang cuba untuk nak menjatuhkan hukum Allah dalam sebuah negara sekular. Kamu tak guna dakwah kamu buat. Kamu memesongkan diri kamu daripada Islam. Salah. Salah sekali. Faham tak faham? Cuba buat. Dia salah. Kalau rasa tak buat tidak. Saya ceramah di Bukit Nabi. Saya sebut benda yang sama. Bila subuh, ada beberapa jemaah datang jumpa, tak puas hati. Saya tak apa jumpa, lagi bakal jumpa. Saya seronok nak jumpa tuan-tuan sekalian. Jangan pakai cakap saja tak boleh jumpa. Saya tak bukan alim, saya tak ada ilmu, ada sekadar yang Tuhan bagi saja. Tapi nak bincang tentang Islam kata. Kalau saya tak ada, Tuhan ada, saya ambil ilmu daripada Tuhan. Tak jadi masalah. Tapi kena letakkan kebenaran itu duduk pada asas yang sama, Al-Quran. Dasar tujuan apa kita menyebarkan dakwah Islam? Tujuan apa? Tujuan apa untuk dakwah Islam? Cukup dengan kerja dakwah. Tuan-tuan, kalau Nabi nak buat kerja dakwah, Nabi tak perlu tegak dengan Islam. Cukup Nabi berdakwah saja. Tapi kenapa Nabi perlu cari Islam, perlu cari kuasa untuk nak tegak dengan Islam? Allah Ta'ala cerita dalam Al-Quran. Saya bawa contoh mudah kepada tuan-tuan. Kenapa dalam Al-Quran Allah SWT cerita tentang bagaimana nak melaksanakan hukum Arab, nak haramkan Arab, bagaimana? Allah Ta'ala kata perintah yang berbeza. Contoh, dalam ayat-ayat lain berkaitan dengan Arab, berkaitan dengan Al-Fatihah, berkaitan dengan hukum-hukum lain, Tuhan datang dalam keadaan berbeza. Saya buat satu contoh Arab. Yang lain mudah sebab dia tidak berkaitan manusia lain. Allah ni sebab dikaitkan manusia yang beragama lain. Sebab Tuhan datangkan dalam keadaan bentuk berbeza. Ketika Nabi berada di Mekah, Allah Ta'ala turunkan ayat Allah ni hanya sekadar Nabi hindarkan daripada solat sahaja. Nabi bagi tahu jangan datang solat kalau kamu dalam keadaan mabuk. Ya. Sebab apa Nabi Allah Ta'ala tak suruh turun? Sebab pada ketika itu orang nak bawa kenal Islam dan ramai orang bukan Islam. Sebab orang bukan Islam boleh. Sebab Nabi kaitkan dengan solat. Allah Ta'ala kaitkan dengan solat. Berarti orang Islam saja aku tak bagi mabuk. Orang bukan Islam tak buat macam mana? Mabuk. Sampailah ayat keturunan kedua, sampailah Nabi dapat merintah Madinah, istihar Madinah sebagai negara Islam. Allah Ta'ala turunkan ayat, pecahkan segala tempayan Arab, haramkan Arab terus, langsung tak boleh. Apakah tempayan Arab dipecah sampai rumah orang kafir? Tak, rumah orang Islam. Kita tengok tempat Islam. Kenapa yang Tuhan terus suruh? Sebab Nabi dah ada kuasa. Nabi dah ada kuasa. Yang baru ni di Mekah, Nabi tak ada kuasa. Walaupun Nabi tetap sebagai pemimpin, kuasa tak ada. Sekarang tuan-tuan sekalian, tak ada kuasa yang penuh. Dalam kuasa kerajaan ini saya sebut dekat tuan-tuan sekalian, ada kuasa tapi kuasa tak penuh. Nak mengharapkan sesuatu, menolak sesuatu, ada yang boleh, ada yang tak boleh. Maka perlu ada kuasa. Kuasa yang kita akan peroleh dalam sebuah pemerintahan pada hari ini melalui sistem pilihan raya. Itu je cara. Itu sebab saya kata bukan kerana gila nak berkuasa, tidak. Tapi kita nak cari jalan macam mana boleh tegaknya hukum Islam. Kalaulah pada hari ini Perdana Menteri dia melihat keadaan suasana yang ada macam nak kalah, contoh, walaupun hakikatnya memang kan kalah, dia rasa macam tu terus kan, tiba-tiba dia istiar, dia tak nak batalkan pilihan raya. Dia ada kuasa, dia boleh batal. So istiar saya nak batalkan pilihan raya, tak payah pilih-pilih.
Saya nak laksanakan Islam dalam negara Malaysia. Nak tukar perlembagaan. Apa kita kena buat sekalian? Kita juga kena batalkan dan tarik diri dalam pilihan raya, kerana kita kena beri sokongan kepada Perdana Menteri kalau dia nak laksanakan undang-undang Islam. Ya, sebab matlamat kita bukan pemimpin, matlamat kita dasar. Dasar matlamat kita. Bila bertemu dengan kepimpinan yang membawa dasar Islam, wajib kita memberi sokongan. Ini hukum tuan-tuan sekalian. Itu sebab Islam ni mudah. Pasal apa jadi payah? Nafsu. Itu saya nak sebut ni, saya kaitkan nafsu ni pasal apa jadi payah? Nafsu. Nafsu memikirkan, kalau Islam menang ke? Kalau yang ni menang ke? Aku nak kerja, dia banyak dia gerak tak habis-habis. Cuma letak keyakinan pada Allah. Tak boleh letak tentang apa yang kita ada. Kita rasa hebat sangat dekat dunia ni. Dengan apa yang kita ada, kita tak sedar. Apa yang kita ada semua Allah Ta'ala bagi. Allah Ta'ala tarik sikit tentang sekalian. Susah. Tuan boleh tarik, tuan-tuan tengok ada seorang lelaki yang menulis dalam blog untuk memburuk-memburukkan pimpinan daripada kalangan pimpinan jemaah Islam. Dia burukkan dengan penghinaan, dengan cukup dahsyat. Tengok Allah Ta'ala bagi accident yang kena langgar tangan. Badan tak ada tangan, kelanggar. Habis tangan tu sekalian. Masuk hospital, duduk tangan, habis yang menulis. Tak boleh bergerak tangan, patah tangan dia kena langgar. Tak tengok. Allah Ta'ala nak buat. Kamu rasa hebat, kamu boleh menulis wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kami ingat siapa-siapa boleh merancang. Kamu merancang boleh dengan kehebatan yang kamu ada di dunia. Kamu boleh letak apa saja yang kamu ada, rancanglah segala-galanya. Tapi kamu kena ingat, kamu yakin. Kalau kamu orang Islam, kamu yakin makarallah wallahu khairul makirin. Allah sebaik-baik perancangan. Tuhan kata aku juga merancang. Tapi kamu ingat, di antara aku dengan kamu, akulah sebaik-baik perancangan. Dah ada yang tak yakin dengan perancangan Tuhan. Tetap. Kalau tuan-tuan datang dengan kuliah, tuan-tuan semayang berjemaah, tuan-tuan tak yakin dengan Islam, tuan-tuan tak yakin dengan siapa lagi? Tak tanya. Jangan tanya saya. Tuan-tuan tanya diri tuan-tuan dengan Allah. Tanya iman kita. Kita nak yakin dengan siapa? Kita orang Islam. Tuan-tuan nak harap orang bukan Islam percaya pada Islam. Allahu Akbar. Kalau dulu tuan harap, sekarang dah ada orang bukan Islam percaya pada Islam. Sekarang dah ada tuan sekalian. Rasa malu kita tuan sekalian bila ada orang Islam yang percaya pada Islam. Tuan-tuan bayang, baru ni mesyuarat akhir majlis daerah tempat saya tuan sekalian. Mesyuarat wakil daripada dia, ahli majlis India tuan sekalian. Dia bangun, dia minta supaya pejabat agama Islam mengambil tindakan kepada orang minum arak. Yang minum arak ke daerah di bawah pejabat ahli majlis. Orang India minta supaya ambil tindakan. Saya terkejut. Saya tanya dia, sebab isu arak saya dah bahas dalam mesyuarat majlis. Semua dah faham. Saya saja nak tanya dia panaskan lagi suasana tu. Aku bersuka memanahkan kan. Saya tanya, pasal apa you marah pula minum arak? Kami tak benar. Dia kata, tidak Ustaz, kami pun tak benar. Hindu hanya benarkan arak, tapi tak benarkan sampai tahap mabuk. Boleh minum, jangan mabuk. Mabuk baru tak boleh. Tak mabuk tak. Minum arak tak mabuk. Rupanya memang betul tu kan. Dia orang minum arak tak mabuk. Dia minum arak sekadar minuman biasa, macam kita minum sirap, dia tak mabuk. Dia orang minum lebih daripada tu baru mabuk. Dia orang tension, sakit hati, apa masalah, dia orang minum arak. Dia mabuk, nak selesaikan masalah dia. Minum sekadar biasa tak apa. Tapi agama kami melanggar sampai tak mabuk. Sebab mabuk tu dia akan buat kekacauan dalam kehidupan. Ini Hindu tu sekalian. Hindu. Kalau Hindu boleh fikir macam ni, tiba-tiba ada orang Islam tak fikir macam ni, balik main 3 line lagi baik. Bukan 3 line satu lagi tipu. Bukan 3 line tak ni. Anda sekalian nak putih saja tu. Tak faham Islam, apa guna? Orang kafir lagi faham Islam. Sebab tu kita, Allah Ta'ala perintah, nafsu yang aku beri pada kamu, kamu kena ingat, nafsu tak ada kawan akalnya. Kamu gunakan akal dengan panduan Quran untuk kamu hidup diri kamu supaya kamu dapat laksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tanggungjawab yang perlu kita laksanakan pada hari ini adalah dengan tujuan untuk kita menjaga agama Allah. Tu saya buat contoh satu tentang pilihan raya. Kenapa kita perlu mencari pilihan raya? Kenapa kita perlu beri undi? Contoh sebab itu datang daripada Quran. Bagaimana kita cinta Allah Ta'ala perintah nak tegakkan negara Islam. Wa man lam yakum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Bagaimana ayat tuan-tuan sudah tahu dalam surah Al-Maidah. Siapa yang tidak barang siapa daripada kalangan kamu tidak melaksanakan apa yang aku turunkan kepada kamu, kamu termasuk daripada kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang zalim dan orang-orang yang fasik. Tuhan sebut dalam surah Al-Maidah. Kenapa Tuhan kaitkan ayat ini? Tuhan nak cinta tanggungjawab kamu. Kamu nak buat tentang diri kamu. Allah Ta'ala tanya soal apa yang kamu buat. Bukan tanya apa yang kita tahu, teruskan apa yang kita buat. Tuhan tak tanya kamu tahu tak tahu dah. Tuhan tanya apa yang kamu buat. Sebab sampai satu masa Allah Ta'ala bagi tahu kamu tak boleh buat apa-apa. Mulut manusia itu menipu.
jahat, fitnah. Sebab Allah Ta'ala bagi tahu, tutup mulut. Aku kunci mulut kamu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Aku kunci mulut kamu. Kenapa Tuhan kunci mulut manusia? Tak boleh dia bercakap ke? Bukan Tuhan yang bagi tahu simbolik bahawa mulut manusia ini menipu. Dekat dunia menipu. Kamu berjanji dengan Allah, qul inna salati wa nusuki al-ayat. Janji dengan Allah segala-galanya. Luar daripada salat, kamu langgar semua janji kamu dengan Allah. Yang diangkat menjadi pemimpin, kamu bersumpah dengan nama Allah untuk melaksanakan perintah Allah, tapi kamu tak buat. Kamu tanggungjawab dengan Allah SWT. Tapi siapa? Sebab tuan-tuan yang ada kuasa untuk menentukan pemerintahan, tuan-tuan lebih. Kalau hari ini, tahun ni, tuan-tuan, 5 bulan nanti, tuan-tuan buat satu perubahan. Nak tengok jemaah Islam yang ada dipimpin oleh kalangan Islam, daripada kalangan ulama-ulama mereka. Kita tengok apa dia buat. Tak boleh juga, tak ada Islam. Cakap tu, gaya tu lebih. Tak buat pun Islam. Habis sekali minta. Kita pula tukar. Tukar sekarang, bapak suka kita. Bila kita nak tukar, kita kena tanggungjawab. Baru kita tahu, oh, ini tanggungjawab aku kena buat, dia tak betul. Nak betul tak betul, kita kena tengok. Dalam Islam ada peringkat-peringkat nak melaksanakan. Janganlah 5 tahun main tuan tu nak jalan hudud je. Ada perkara boleh jalan dalam bab hukum hudud. Orang yang daripada kalangan bukan Islam, ada yang masih takut lagi dengan hudud. Saya dipanggil untuk berbincang dengan beberapa orang bukan Islam. Sebab ada daripada kalangan orang bukan Islam, Hindu dan juga Buddha daripada kalangan Cina yang dah faham. Tapi bila dia beri penjelasan kepada kawan-kawan dia, ada yang tak puas hati. Masih lagi datang perasaan takut kalau betul-betul Islam jalan. Sebab dia ada dengar ustaz kata undang-undang hudud tak kena kepada orang bukan Islam, kena pada orang Islam. Ada ustaz kata undang-undang hudud kena juga pada orang bukan Islam. Bukan sekadar orang Islam dia bukan Islam pun kena. Mana satu betul? Sebenarnya payah juga kan sekarang. Ustaz pun cakap geram juga tu. Cakap tengok orang lah, cakap dia bertujuan dan jelas. Jangan beri satu lalu diberhentikan setakat tu, orang tak faham. Undang-undang Islam tu sekarang memang kena juga pada orang kafir dan kena juga pada orang Islam. Tapi yang kena pada orang kafir tu sekarang bukan undang-undang yang berkaitan. Undang-undang Islam ni bukan semua undang-undang kena. Ada bahagian-bahagian yang dikaitkan dengan denda-denda sahaja. Lepas tu kena jelas. Mana-mana undang-undang dekat dunia pada hari ni pun tak ikut undang-undang Islam pun kena denda juga undang-undang lain. Berarti kena denda dalam bab perkara yang berkaitan undang-undang Islam ni bukan hudud saja. Undang-undang Islam ni dia ada hudud, dia ada kisah dan dia ada ta'zir. Orang yang bukan Islam dia hanya nampak hudud semata-mata. Hudud dalam Islam. Tapi dalam Islam bukan sekadar hudud, dia ada kisah dan dia ada ta'zir. Mana yang kena pada orang bukan Islam? Ta'zir antara yang paling banyak kena pada orang bukan Islam. Yang mana ta'zir ini akan dibahagikan melalui undang-undang mengikut keadaan, mengikut zaman, mengikut agama. Itu ta'zir. Dan undang-undang hudud dia hanya kena untuk orang Islam. Orang Islam mana? Dalam bab melaksanakan undang-undang Allah. Pelaksanaan apa yang dikaitkan dengan Allah. Kita boleh bincang, saya nak bincang satu-satu panjang. Tapi tuan-tuan boleh bincang dalam bab kaitan dengan undang-undang Islam semata-mata. Berarti orang kafir dia boleh faham bila kita jelaskan kepada dia Islam. Saya kata persoalan sekarang, kita nak cerita undang-undang bagi mereka yang bersalah. Kita nak bincang takut ni, apakah kita bercita-cita untuk buat kesalahan? Saya tanya ni orang India, orang Cina, ada ke tuan-tuan bincang dengan saya ni kerana fikir nak buat salah? Ada? Tak ada. Dan kita tak fikir nak buat salah, kita fikir apa undang-undang kena kat kita? Tak perlu fikir. Sebab kita tak ada fikir nak buat salah. Kita tak perlu takut. Sebab jenayah itu kena pada orang yang bersalah saja. Kenapa yang perlu takut terus sekali? Orang yang takut dengan undang-undang Islam kerana dia satu hukuman ataupun jenayah itu kan, mereka yang melakukan kesalahan. Takutlah. Sebab takut Islam merintah. Kalau Islam merintah, pelaksananya undang-undang Islam, orang yang mencuri, yang bunuh orang, yang tipu orang, yang buat khianat, yang zalim orang, semua kena. Teruk aku. Satu kes saja dah penjara seumur hidup, tak masuk kes kedua lagi. Dah mati kena bangun balik nak jawab kes kedua pula. Itu yang takut dan sekalian. Betul, dia undang Allah. Kalau tuan-tuan tak buat apa, tuan-tuan takut apa? Allah Ta'ala beri ayat azab dalam Al-Quran. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengingkari perintah Allah. Kalau kita baru semayang, dengar kuliah, buat apa Allah Ta'ala suruh, apa kita takut? Kan ada lagi yang rasa takut, tuan-tuan sekalian. Allahu Akbar. Allah cinta, rindu nak berjumpa dengan hamba dia yang taat kepada perintah dia. Takut kena jumpa Tuhan. Dah, rapat lagi dengan Allah. Makin takut, makin rapat dengan Allah. Barulah betul hubungan kita dengan Allah. Baru terkawan nafsu kita. Nafsu yang tidak terkawan kerana dia tidak berpandukan kepada Al-Quran, tidak berpandukan kepada akal. Oleh itu tuan-tuan sekalian, tuan-tuan beringat bahawa tanggungjawab tuan-tuan, tanggungjawab saya ada, maka kita kena buat. Diri kita Allah Ta'ala muliakan untuk kita melaksanakan perintah Allah. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran,
dan wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika hum muflihun. Tuan bagi tahu macam mana kamu nak jadi kumpulan terbaik. Kena ada duduk. Kenapa Tuhan sebutkan perkataan dalam ayat ini wal takum minkum ummah? Tuhan sebut ada kumpulan ataupun golongan yang terbaik. Tuhan kata berarti di dunia nanti kamu akan jumpa kumpulan-kumpulan ini. Maka macam mana kamu nak cari kumpulan terbaik? Ini kerja dia. Apa dia? Ajak orang baik dan suruh manusia melakukan kebaikan. Ini kumpulan terbaik. Dan kat dunia sekarang ni kita sedang mencari kumpulan-kumpulan yang baik. Ada atas nama parti, ada atas nama bebas, ada pinjam parti, macam-macam nama ada tu. Nak cari baik macam mana? Ada orang datang jumpa saya tu, dia menyertai pilihan raya, minta saya doa tu. Jumpa saya minta saya doa. Itu Ustaz doakan saya, tahun ni kami akan masuk pilihan raya. Bila sebut macam tu, saya dia ke tepi. Saya tak nak beritahu surah mana tu sekarang. Dalam salam dia kata sekali. Saya ada tepi, saya kata kamu dua ni daripada mana? 3 orang dia datang. Seorang tu diam, kata kamu dua ni daripada mana? Kami minta saya doa tu pasal. Kalau agak doa tu berbaloi, ikut perkataan, satu perkataan RM20, RM20, okey. Kata kamu daripada mana? Dia minta saya doa. Oh, kami daripada sekian. Dalam malah cerita tu kan, sekian. Kami akan menjadi pelari. Saya kata pasal apa kalau menjadi pelari? Kalau kau nak bantu Islam, kamu bantu jemaah Islam yang ada. Tapi kalau kerana Islam, tapi dengan menyertai yang lain, boleh memecahkan sokongan kepada Islam, saya nak bagi 2 perkara. Tolong sampaikan kepada pengurusi, ketua, apa nama ketua kamu sampaikan. Ini daripada saya. Tak puas hati dia datang jumpa saya. Bukan saya nak ajak bertemu, saya nak ajak bincang. Tapi kalau bincang tak boleh. Bagi tahu. Pertama sekali, haram kamu menyertai pilihan lain. Terkejut. Bulan ni mata, nak congkel je nak tergeram. Haram tu. Pasal apa Ustaz? Jangan tanya pasal apa, bagi tahu betul. Cakap saya bagi tahu haram menyertai pilihan lain. Haram, tak boleh menyertai pilihan lain. Yang kedua kata, bagi tahu ke kamu tolong jumpa saya. Sebab apa saya kata? Saya akan doakan dia. Saya takkan doakan kamu. Nak doa apa? Saya bantu kamu untuk buat kerja. Takkan Ustaz, nak saya kata tak cakap banyak. Saya nak bagi tahu dia. Tak khawatir, tak datang itu. Bincang, saya tak alim, tapi dalam ni kita kena bincang. Kenapa kamu nak buat? Kamu kena tanya orang lebih hebat. Jangan menyertai pilihan raya seronok je. Ingat saya saja. Tak boleh. Walaupun dengan tujuan untuk jaga Islam, kamu kena faham. Kamu belajar fiqh, di sana ada berbagai-bagai fiqh. Fiqh ibadat, fiqh muamalah. Semua ada tu sekarang. Fiqh daulah, fiqh siasat. Kena mengaji. Jangan semayang, jangan ngaji lain tak nak. Tak jadi tu sekalian. Semayang ada, muamalah ekonomi ada, iktisadiyah ada, munakahat ada. Semua ada dalam fiqh. Apakah sempurna? Tak sempurna sebab fiqh semua lengkap segala-galanya. Kita cerita tentang semayang, kita tak bicarakan tentang negara. Apakah boleh kita tunaikan solat kalau negara kita diperintah oleh orang Islam? Tuan-tuan tengok apa berlaku di Syria pada hari ini. Tuan-tuan tengok apa berlaku di Palestin sampai ke hari ini. Ada yang tengah semayang boleh dibunuh mati. Sebab apa? Boleh kamu lakukan ibadah? Tak boleh. Sebab apa? Negara kamu diperintah oleh orang bukan Islam. Maka kamu ada tanggungjawab untuk nak jaga negara kamu. Maka nak jaga negara, masuk fiqh yang dipanggilkan fiqh siasat. Yang kau perlu mengaji. Bukan belajar satu bab je. Dalam fiqh tu pula dia kena ada belajar usul-usul yang berkaitan. Cara kita nak melaksanakan. Jangan mengaji 2 kitab darasaan dia, lepas tu nak melawan pula tu. Kena mengaji semua. Saya tak kata saya alim dah. Saya tak kata saya mengaji semua dah. Tapi pernah melalui proses pendidikan begini. Kita tahu ini, kita tahu ini. Yang mana kita tak tahu. Kita rujuk pada mereka yang tahu. Baru betul cara kita. Ini sedap-sedap menyuntai. Jumpa aku tu suruh doa. Salah orang aku jumpa. Memang aku tak doa aku sekali. Saya sebut tentang salah. Salah tak? Kalau ada sebuah parti ataupun jemaah Islam yang duduk berdiri untuk menegakkan Islam dalam berdepan dengan golongan-golongan yang zalim, yang nak tolak kemungkaran, tolak kezaliman, tolak rasuah sekalian. Pada ketika itu orang Islam wajib memberi sokongan kepada jemaah ini. Kalau ada jemaah lain yang buat, maka jemaah itu juga perlu memberi sokongan kepada satu ni saja. Tak boleh tubuh jemaah lain. Betul? Itu kerja Islam. Sebab bila berlakunya perdebatan ataupun berlakunya pertembungan, perlunya gabungan-gabungan yang dibuat. Sampai tahap bergabung dengan orang kafir pun dibolehkan kalau sekiranya dasar matlamat untuk menolak segala kemungkaran, rasuah, penipuan dan sebagainya. Dibolehkan oleh Islam. Panjang pula kita cerita tahu siasat itu. Tapi saya nak gambarkan begitu. Contoh cukup mudah. Ini Islam. Maka tanggungjawabnya pada kita. Kerana apa? Allah Ta'ala beri kita nafsu dan akal. Gunakan keinginan untuk kita hidup dunia untuk dapatkan kebahagiaan di akhirat dengan kita berpandukan kepada akal yang meletakkan Al-Quran sebagai dasar.
Tuan-tuan, negeri selama duduk di tangan tuan-tuan. Kuasa daripada Allah, Allah telah memberikan kuasa kepada kamu dalam surah An-Nur, surah An-Nisa ayat 58 saya baca tadi. Allah telah beri kepada kamu, ya'murukum, aku telah berikan kepada kamu kuasa itu. Kuasa duduk kat tangan tuan-tuan untuk menjaga Islam. Kuasa juga duduk dekat tangan tuan-tuan dan saya untuk kita buat satu perubahan kepada kerajaan Malaysia. Kerana kita orang yang beragama Islam, kita nak negeri dan negara kita diperintah oleh dasar Islam, supaya kita dapat pejam mata dalam keadaan kita melihat negara Islam dipimpin oleh dasar yang Allah Ta'ala perintahkan untuk dijadikan panduan dan juga rujukan kepada seluruh manusia, insya-Allah. Maka tuan-tuan kena buktikan 5 hari bulan 5 kita sekalian. Kena buat, walaupun ada orang kata jaga-jaga Ustaz, malam Ustaz pergi ceramah, saya nak mengantar tuan-tuan sekalian. Saya nak cerita Islam tuan-tuan sekalian. Saya tak sebut bermakna parti politik tuan-tuan. Saya menganggap tuan-tuan faham dan memahami tanggungjawab kita. Parti politik tuan-tuan fikir, mana yang nak cik Islam tuan-tuan kena letakkan. Dan hari ini tuan-tuan kalau terpaksa merayu-merayu lah tuan-tuan sekalian, pada saudara mara, jiran tetangga kita rayu supaya mereka pilih Islam. Kalau tak nak pilih, sangat benci pun, tolonglah bagi ruang untuk kali ini kepada Islam. Tolong bagi ruang supaya kita lihat betul tak betul apa yang dia nak buat. Tolong bagi ruang. Tuan-tuan ada ikut perubahan yang berlaku di negeri Islam, minta bagi ruang sekali je. Lepas daripada itu kita akan nilai betul atau tak betul. Saya yakin tuan-tuan sekalian, kalau dasar perjuangan, dasar kerja kita buat berpandukan kepada Islam, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan sekalian, sekali dia manusia lihat bukan orang Islam, orang kafir juga akan sanggup tukar agama dan korbankan diri untuk mendahulukan Islam, insyaAllah. Wallahualam, cukup sekadar itu sempat saya beri kepada tuan-tuan. Mudah-mudahan perjumpaan kita dirahmati oleh Allah SWT. Sekali lagi silakan tuan-tuan, ingat janji tuan-tuan dengan Allah, ingat janji tuan-tuan dengan Rasul kita Nabi SAW dalam solat dan ibadah kita, dan berikan janji kita sebenar pada 5 hari bulan 5 ini untuk kita menunaikan tanggungjawab hakikat dan tanggungjawab kita dengan Rabbul Jalil yang telah bermanfaat ataupun mengamanahkan kepada kita tugas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.